Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Nawaitu ta'al wa ta'lim tazakku wa tazkir wa nafa intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ala khair ibtigha'a wajhillah wa ridha'i wa kurbi wa sawabi subhanahu. InsyaAllah kita sambung muzakarah kita dalam kitab Nawar Bagi Hati pada muka surat ke-34. Muka surat ke-34. Kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata, yang merupakan satu sifat yang mazmumah, yang tercela, yang menjadi tabiat yang perlu dihakis, disingkirkan. Perlu mujahadah untuk kita menghilangkan sifat-sifat mazmumah, kelobaan berkata-kata, menyebabkan lidah kita, menjerumuskan kita kepada banyak kebinasaan. Dan antara kebinasaan yang kita bincangkan pada minggu sebelum ini ialah kecelaan dalam memuji. Kecelaan dalam memuji. Jadi kita maklum, sebagaimana yang disebut oleh musannif pengarang dalam sebelum ini, kebinasaan pada memuji bahagi kepada dua, iaitu membinasakan, menyebabkan kebinasaan bagi orang yang memuji dan juga kebinasaan bagi orang yang dipuji. Jadi kita sambung pada muka surat ke-34 pada perenggan yang 8 daripada bawah. Qala muallif rahimahullah, dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya. Jadi sebelum ni kita dah membincangkan mengenai kebinasaan yang terjadi yang bagi orang yang memuji. Bagi orang yang memuji terdapat kebinasaan. Begitu juga orang yang dipuji. Orang yang dipuji terdapat juga kebinasaan bagi orang yang dipuji. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya. Dua kebinasaan bagi orang yang dipuji, bahawa terjadi padanya, pada orang yang dipuji, takabbur dan ujub. Sifat mazmumah, itu takabbur dan ujub. Takabbur dah kita faham, takabbur adalah merasakan diri itu lebih sempurna, lebih mulia daripada orang lain, dari sudut sifat kesempurnaan, dan merasakan orang lain lebih rendah, lebih hina daripadanya. Biasanya takabbur ni akan terzahir. Nah, ujub adalah hairan diri. Ujub adalah hairan diri, merasa memandang akan dirinya itu bagus, baik, mulia. Jadi hairan diri. Biasa ujub ada dalam sakat diri dia saja. Jadi kedua-duanya, takabbur dan ujub, adalah satu sifat mazmumah yang boleh membinasakan amal. Boleh membinasakan amal.
Jadi antara cara yang disebut oleh ulama nak bagi lepah sifat takabur nak wujud itu, bahawa dipandang akan sifat kelebihan yang ada pada kita, pada orang yang rasa ujub, yang takabur itu, dia perlu pandang akan sifat kelebihan baik, amal perbuatan baik yang ada pada diri itu adalah semata-mata mihnah, atau adalah semata-mata pemberian daripada Allah Ta'ala yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jadi antara kebinasaan bagi orang yang puji yang tidak kena cara lah, yang tidak kena caranya, yang orang yang memuji itu sebagaimana disebut sebelum ni, umpamanya dia memuji sedangkan dia tidak yakinkan, dia sendiri pun tak tahu, ataupun orang yang dipuji itu memang tak boleh nak menanggung pujian, akan menyebabkan dia rasa takabur, akan menyebabkan yang ujub. Ini adalah antara kebinasaan yang terjadi disebabkan oleh pujian bagi orang yang dipuji. Jadi maka salah satu daripada dua kebinasaan puji itu, bahawa terjadi padanya, pada pujian itu, takabur dan ujub, akan melahirkan takabur dan ujub yang bermula keduanya, iaitu takabur dan ujub keduanya sebab bagi binasa. Sebab bagi binasa, yang mana kebinasaan yang sangat besar sebagaimana terjadi pada iblis. Sifat kebinasaan, mana sifat takabur akan menjadikan orang tu binasa. Hingga kalau iblis dirakamkan dalam Al-Quran sebagaimana iblis jadi iblis lah ni, kerana apa? Kerana dia enggan, kerana dia takabur dia tu dijadikan daripada api, sedangkan Sayyidina Adam daripada tanah, maka dia tak mahu nak sujud hormat kepada, nak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi apabila engkar itu, takabur tu tidak boleh jadi kafir lagi, tapi sebab dia takabur tu dia engkar. Aba wastakbara. Al-Quran sebut aba, enggan. Enggan aba sini dia taksir dan dia engkar pula. Dia mengingkari akan kewajipan pula. Dan dia takabur. Maka jadilah iblis, syaitan sebagaimana ada hari ni. Sebab apa? Sebab penyakit hati. Jadi antara kebinasaan disebabkan oleh pujian kepada orang yang dipuji adalah akan melahirkan takabur dan ujub, yang mana yang bermula keduanya iaitu takabur dan ujub sebab bagi kebinasaan. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini apa? Kerana kebinasaan yang disebabkan oleh pujian kepada orang yang dipuji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, qata'ta unuqa sahibat. Artinya telah memotong engkau. Dia kata pada orang yang memuji, telah memotong engkau, telah menyembelih engkau akan leher kawan engkau. Dan jadi menyebabkan kebinasaan lah. Maknanya menyebabkan kebinasaan daripada orang yang dipuji. Dan yang kedua, itu kebinasaan yang pertama, menyebabkan takabur dan ujub bagi pada orang yang dipuji. Dan yang kedua, kebinasaan yang kedua, bahawa sukacita ia orang yang dipuji dengan pujian.
Apabila dia puji, dia rasa suka. Dia rasa suka, suka yang boleh melahirkan, yang menyebabkan satu perkara yang binasa, yang negatif. Apa dia? Sukacita bukan yang boleh menggalakkan dia untuk beramal lagi. Tidak. Tetapi ia menjadikan ia lemah lagi. Ia berpada. Ia berpada dah. Maka lemah ia yang dipuji daripada mengerjakan ibadat. Kalau orang puji semua, jadi ia rasa dia dah tinggi kedudukan dia. Dia dah tak ada dosa. Dia bersih, dia suci. Dia tidak ada maknanya ahli syurga dah. Jadi ia lemah daripada pujian itu, menyebabkan lemah daripada mengerjakan ibadat. Dan reda ia daripada dirinya. Maknanya merasa mada dah dengan diri dia. Merasa madai, merasa cukup dengan benda yang dipuji. Kerana kaedahnya orang yang tiap-tiap benda yang terpada tiada berhajat kepada nak cari lagi dah. Dah pandai dah kan. Ni. Adapun jika sejahtera yang memuji dan dipuji daripada kebinasaan, tetapi jika sejahtera, jika selamat orang yang memuji dan yang dipuji. Jadi dua tadi dalam masalah memuji, kalau telajak menyebabkan kebinasaan bagi orang yang memuji dan yang dipuji. Tetapi jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Tiada dilarang maknanya tidak tercela, tidak dilarang oleh syarak, oleh agama akan memuji itu. Jadi bukanlah cara mutlak bahawa memuji ini satu perkara yang sifat mazmumah yang tercela. Tidak. Bukan secara semata-mata puji adalah perkara yang tercela dari sudut syarak. Tidak. Tapi yang dikaitkan dengan kalau sekiranya mendatangkan apa yang kita sebut tadi, apa yang musannif sebut, kebinasaan yang tersebut, kebinasaan pada orang muji baik atau yang dipuji, maka itu adalah satu perkara yang mazmumah, yang tercela. Tetapi jika tidak mendatangkan kebinasaan itu, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Bahkan kadang adalah sunnah puji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ini dalil dia. Mana kata tidak dilarang memuji kalau tidak datangkan kebinasaan, ini dalilnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalil menunjukkan atas tiada dilarang memuji itu semata-mata. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah." Artinya jika ditimbang iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, manusia-manusia lain, nescaya lebih berat. Ya, lebih berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi memuji bagaimana kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehinggalah kalau nak timbang dengan manusia-manusia lain, tak termasuk Nabi lah, timbang dengan manusia-manusia lain bukan anbiya, maka iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tu lebih berat lagi. Jadi satu pujian. Jadi Nabi tidak, kita dah bincangkan sebelum ni, kalau bergurau pun Nabi tidak benar, tetap benar dalam perkataan dia. Begitu juga pujian. Dan tidak mendatangkan kebinasaan bagi yang memuji itu Nabi, dan juga yang puji Sayyidina Abu Bakar. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang menjadi dalil bahawa harus juga untuk memuji sekiranya tidak mendatangkan kebinasaan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulam ub'as la bu'ista ya Umar." Artinya jika tiada dibangkitkan akan aku jadi pesuruh, nescaya dibangkit akan dikau hai Umar. Yang ini pada menjadi pesuruh. Ini satu pujian bagi Sayyidina Umar, bagaimana besar kedudukan Umar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dengan bahasa mudahnya, kalau aku tidak dibangkitkan maka mu jadi nabi wahai Umar. Ini jadi hadis ni ada banyak lafaz lah. Walaupun hadis yang dinyatakan di sini ada pertikaian yang daripada ulama menyatakan hadis ni hadis yang tidak ma'ruf, yang mukar, tapi ada hadis ma'ruf, hadis daripada Uqaibah bin Amir radhiyallahu anhu, "Lau kana ba'din an-nabiy lakana Umar bin Khattab." Ni hadis yang dikira hasan oleh Imam At-Tirmizi. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Bukan saja Sayyidina Umar, bukan saja Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji ramai sahabat-sahabat yang lain yang boleh kita tengok dalam hadis baginda. Banyak Nabi muji akhlak, memuji sifat, memuji keilmuan para sahabat, banyak memuji Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, memuji Sayyidina Zaid, memuji Sayyidina Osman, banyak. Kerana mengetahui ia Rasulullah, mana sebagai orang yang memuji, akan bahawasanya yang demikian apa? Yang demikian pujian itu akan menambahkan ia akan rajin mereka itu. Dorongannya direct pada Nabi. Jadi buat tu mata-mata kerana Allah dan Rasul. Jadi tak ada mendatangkan musibah, tidak mendatangkan celaan kebinasaan bagi orang yang dipuji. Jadi semangat Nabi puji jadi semangat. Bukan Rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa dengan pujian itu akan menambahkan lagi pada rajin mereka yang sahabat. Ini mungkin kita boleh gunakan contohnya dalam didikan kita kepada anak-anak. Contohnya anak-anak kita perlu, ataupun anak-anak kita ataupun murid guru dengan murid. Jadi bagi orang panggil ada pujian supaya lebih bersemangat, untuk buat kebaikan. Dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri. Dan Nabi tahu apabila Nabi puji, mereka tak rasa besar diri, tak mari rasa takabur, tak rasa yang sempurna daripada orang lain. Sebab Nabi puji, sebab dia tahu bahawa takabur ini satu sifat yang tercela. Para sahabat tahu bahawa orang yang ada sedikit mithqala zarrah, walaupun sedikit saja sifat takabur, tak masuk syurga daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak mentahzirkan sahabat supaya jangan bersifat takabur. Jadi sahabat apabila dipuji, Nabi tak rasa takabur. Bahkan sahabat ia sentiasa merasa tidak reda, sentiasa merasa bimbang akan iman mereka. Tidak rasa dia tu sempurna, walaupun Nabi khabarkan mereka sebagai orang yang akan bakal masuk syurga. Bukan saja 10 orang yang janji masuk syurga, bahkan ada ramai lagi sebenarnya sahabat-sahabat yang Nabi janjikan, Nabi bayangkan, Nabi melalui mukjizat Nabi tahu bahawa sahabat-sahabat ni akan masuk syurga, tetapi para sahabat tetap merasa bimbang akan iman mereka. Bukan tak percaya pada Nabi, sebab mereka tidak ada rasa takbur dan diri mereka tidak ada rasa cukup, sentiasa merasa ada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa rasa kefakiran pada Allah Taala, tidak rasa selesa. Jadi sahabat tahu bahawa mereka tidak menjadikan pujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri tidak menyebabkan, tidak menjadikan akan mereka ini sahabat membesarkan diri, ujub, dan merasa hairan, cengeng diri. Dan saya bagi mereka yang dipuji, saya makna mesti dan wajib bagi mereka yang dipuji, oleh pihak yang dipuji. Jadi bagaimana nak kita berrespon kita, tindakan kita apabila dipuji, bahawa mengamat-amati ia akan kesudahan yang ditakuti. Perlu kita renungkan, perlu kita muhasabah pada kesudahan yang ditakuti, mana akhir. Kerana satu amal itu lihat kepada penghujungnya. Satu perkara lihat pada khawatir pada penghujung dia. Main bola apa begitu, walaupun main sedap sekalipun, lain kali tengok hujung dia. Minit awal, separuh masa pertama ke, selagi tak sampai penghujung, tak kira lagi, tak menang lagi. Hujung kali, walaupun ketinggalan
4-0 pun lah kali menang kot 5-4. Walaupun dah mendahului 4-0 tiba-tiba kalah pula. Tidak kaitan dengan mana-mana pasukan lah ni. Jadi maknanya perlu merenungkan, bagi orang yang puji perlu merenung akan kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang alasan orang itu baik tetapi kesudahannya na'udzubillah min zalik. Kena itu sebagai galakan kita untuk sentiasa kita beramal, bukan sebagai satu alasan untuk kita tidak beramal. Kenapa? Kerana kita katakan Tuhan dah tentukan dah bagaimana akhir kita. Jadi tak tahu lagi kalau buat baik pun tentu lagi akhirnya baik. Tu jadi satu tipuan syaitan lah. Kerana secara umumnya apa yang seorang itu lakukan adalah sekuat-kuat dalil yang menunjukkan dia insya-Allah ditulis sebagai orang yang bahagia di akhirat, dan amal yang buruk adalah sekuat dalil menunjukkan dia orang celaka di akhirat. Itu bagaimana kita risalah adab suluk. Walau bagaimanapun tak boleh kita rasa sedap, kerana suatu perkara tu pihak penghujung, sebagaimana ada hadis 40 ada sebut bahawa berkenaan dengan nampak tak ingat matan dia tu. Maknanya pengajarannya orang yang walaupun sedikit lagi nak amal dia nak pergi kepada syurga, tetapi boleh akhirnya akan buat amal yang menyebabkan dia menjerumus pada neraka. Begitu juga orang yang dah banyak buat perkara-perkara yang mungkin menjerumuskan dalam neraka, tetapi dekat mati dia menyebabkan dia dengan husnul khatimah. Walau bagaimanapun kita rasa tak sedap akan kesudahan itu, supaya menggalakkan amal kita sentiasa ada rasa khauf, takut, dan jangan hilang raja, jangan hilang rasa harap. Harap dengan cara kita mencari, berusaha mujahadah akan diri kita, dan bahawa menzahirkan ia, iaitu yang pertama, mana kita fikir akan kesudahan diri kita. Bagi orang yang puji, mungkin orang ini orang puji kita baik, baiklah, berjuruh lah, tak tinggal semaya lah, pergi semua semaya, semua bangun malam dan sebagainya. Kita lihat kesudahannya, adakah berpanjangan, adakah kita terus dengan amal ini, bagaimana akhir nanti penghujung kita. Sentiasa apa yang puji kita terus renungkan benda-benda gitu. Yang kita rasa berpada, menyebabkan kita futur daripada amal. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji. Kalau lihat pada pujian itu bukan menyebabkan menjerumuskan ia kepada kebinasaan, umpama takbur dan ujub, maka ia perlu zahirkan. Antara caranya ia zahirkan, ia tunjukkan akan ia tak suka dengan pujian itu. Serta benci ia akan dalam hati, dan bencilah hati dia. Hati dia tak suka, bukan nak pun tak suka. Dan kepada ini menunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah bagaimana sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhsut turaba fi wujuhil maddahina. Artinya genggam olehmu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Yakni pada makna sabda Nabi ini orang panggil kinayah. Ada kinayah, kiasan kepada bahawasanya suruh benci akan orang yang memuji. Sekiranya kita lihat pujian itu akan mendatangkan kebinasaan. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dia puji akan dia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dia puji, yang membacakan satu doa yang masyhur. Apabila dia puji, baca doa, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Artinya, hai Allah, wahai Allah, Allahumma ighfirli, ampunilah olehmu bagi aku, ma la ya'lamun, akan barang yang tiada mengetahui mereka itu. Mana daripada kejahatan, orang puji kita, tengok hak baik, hak jahat dia tak nampak, Tuhan tutup. Maka ya Allah, ampunilah aku hak benda-benda hak nama tak tahu, hak puji kita tak tahu. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau ambil salah, jangan ambil salah bima yaqulun, oleh kerana dia puji kita tu, jangan menyebabkan kita pula jadi salah
Tuhan ambil salah. Orang ayat tu lebih daripada hak benar. Jangan kita dipersalahkan dengan apa yang orang puji pada kita, ya Allah. Jangan salahkan, jangan buat salah. Jangan jadi salah. Jangan engkau seksa lah. Wala tu jangan engkau seksa akan aku disebabkan pujian mereka itu. Dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia akan barang. Dan jadikan olehmu, dan berdoa pula, waj'alni khairan mimma yazunnu. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Bahkan kita doa lagi pada Tuhan, walaupun hak orang puji itu tak padan dengan kita. Kita minta maaf, kita minta ampun pada Tuhan, dan kita minta Tuhan tidak seksa kita, ambil salah disebabkan benda hak orang sebut tu mungkin lebih. Bahkan kita pun doa pula bayar lebih lah kita daripada hak dia puji itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah.